Assalamualaikum semua. Jumpa lagi cikgu hari ini. Okey, hari ini kita nak belajar subtopik yang baru, tapi cikgu nak habiskan yang sambungan minggu lepas punya. Sambungan minggu lepas. Sebab cikgu tak nak bagi banyak sangat latihan minggu lepas, jadi cikgu save untuk minggu ni sikit. Okey. Cikgu nak awak buka buku aktiviti. Okay, buka buku aktiviti dulu, muka surat 19. Muka surat 19. Okey, dah buka? Dah jumpa muka surat ni? Okey, dah bersedia dengan alat tulis semua? Okey, tulis hari ni dengan tarikh. Hari ni hari Isnin, lepas tarikh. Okey? Dah sedia? Okey, bagus. Ini sambungan yang minggu lepas punya. Kita belajar tukar wang. Tukar wang. Ini sambungan dia lah. Nanti cikgu tunjuk. Nanti kita belajar subtopik yang baru. Habiskan ini dulu. Okey, bulatkan wang ikut harga barang. Okey, kalau tengok kat sini harga barang 20 sen. 20 sen. Mana nak cukupkan 20 sen? Okey. Awak boleh guna mana-mana, boleh janji cukup 20 sen. Okey, kalau cikgu suka ambil yang senang lah. 10 sen. 10 sen. Jadi 20 sen, betul tak? Okey, awak boleh juga kalau nak ambil 5 sen, 5 sen jadi 10 sen kan? 5 sen, 5 sen, 10 sen. Bulatkan. Lepas tu, ambil 10 sen lagi, jadi 20 sen. Okey, awak nak buat ambil 5 sen, 5 sen boleh, 5 sen, 5 sen, 10 sen boleh, ataupun nak ambil 10 sen, 10 sen macam cikgu buat. Faham tak? Nak ambil yang mana-mana boleh. Okay, contohlah 10 sen, 5 sen, 5 sen jadi 10 sen. Tambah 10 sen lagi jadi 20 sen. Sama juga. Okay, mana-mana boleh buat. Nak buat 10 sen, 10 sen boleh. Macam ni pun boleh. Okey, B. 50 sen. Macam biasa, kalau tak nak serabut ke kepala, cikgu ambil terus 10 sen tambah 20 sen jadi 30 sen. Tambah lagi 20 sen jadi 50 sen. Kalau tak nak ambil 10 sen ni, boleh juga guna 5 sen, 5 sen. 5 sen, 5 sen jadi 10 sen. 20 sen, 10 tambah 20, 30. Tambah 20 jadi 50. 50 sen. Awak boleh nak ambil yang ni boleh, nak ambil yang ni boleh. Okey? Cikgu tunjuk je lah. Jadi awak nak yang mana-mana pun boleh. Okey? C. RM2. RM2 ataupun RM2. RM2 ataupun kita baca RM2. Okey, RM1 sekeping. Okey, RM1 lagi ambil yang mana? 50 sen. 50 sen. Ingat, 50 sen tambah 50 sen jadi 100 sen. 100 sen tu sama juga dengan RM1. 100 sen sama juga dengan RM1. Kena ingat tu. Okey, jadi RM1, RM2. Dah cukup. Okey, D. RM3. RM3 ataupun RM3. Dah ada RM1. Ambil yang ni senang. RM1. 50 sen, 50 sen. RM2. Okey, nak cukupkan RM1 lagi. RM1 lagi. Okey, 20 sen. 20 sen, 40 sen. 40 sen, 50 sen, 60 sen, 70 sen, 80 sen, 90 sen, 95 sen, 100. Jadi RM1. Cukuplah RM1, RM2, RM3. Boleh? Okey, lengkapkan. Okey, sedia? A. 50 sen sama dengan
50 sen sama dengan berapa keping duit 20 sen. Berapa keping? Tadi kita selalu buat tadi mana. Okey, yang ni. Yang ni 2 keping kan? 2. Dan berapa keping shilling 10 sen? Tadi kita buat yang ni kan? 1 je. Okay, B. 5 ringgit. 5 ringgit sama dengan kita nak guna berapa keping duit RM1. Berapa keping duit 50 sen. Okey, gunalah 4. 4 keping jadilah RM4. Jadi RM1 lagi 2 keping duit 50 sen. Jadilah RM5. Boleh? Okay, hari ni kita nak belajar tajuk. Bukan tajuk. Subtopik yang baru. Yang ni senang je tajuk dia. Buka buku teks. Kita tutup dulu buku aktiviti. Okay, buka buku teks. Muka surat 20. Cari. Muka surat 20. Buku teks. Okay, subtopik dia dapat wang dan catat wang. Dapat wang dan catat wang. Okey, macam mana? Ada macam-macam cara untuk kita dapat wang. Okey, cara dapat wang. Ada macam-macam cara untuk dapat wang. Okey, contoh dia duit raya. Duit raya dapat hadiah. Wang saku hari-hari awak datang sekolah. Okey, wang jualan kalau awak menjual, dapatlah duit. Kalau menjual, dapatlah duit. Atuk beri. Datuk beri. Atau siapa-siapalah beri. Cikgu bagi ke, pakcik bagi ke, kawan-kawan bagi ke. Tak kisahlah. Tapi orang bagi. Orang beri. Itu cara kita dapat wang. Okey, sumber wang tu maksud dia apa? Sumber wang tu wang yang kita perolehi daripada suatu pekerjaan. Contohnya mak ayah awak kerja lah. Bila mak ayah awak kerja, dapatlah wang, gaji. Daripada gaji tu untuk menampung perbelanjaan seharian. Kena kerja. Kalau tak kerja, tak dapat duit. Walaupun kerja sendiri, tetap kena kerja. Kecuali awak bawah umur, awak kecil lagi, adalah orang yang tanggung. Kalau awak dah besar, awak kena cari duit sendiri. Cari duit sendiri. Dapat duit bukan senang tau. Sebab tu orang selalu kata berjimat cermat, jimat cermat. Jangan membazir. Sebab nak dapat duit bukan senang. Okey, nak dapat duit bukan senang. Kena kerjalah. Tapi kalau awak kecil lagi, tak adalah nak pergi kerja bagaikan, tapi bolehlah buat sesuatu yang boleh mendapatkan boleh memberi hasil duit. Macam-macam lah, cubalah. Bolehlah cuba apa-apa. Contohnya menjual, wang jualan dapat duit. Lepas tu untuk muka surat 21 ni, catat wang. Catat wang. Kalau dapat duit ke, dapat apa ke, kena seeloknya catatlah. Catatlah dapat berapa duit, berapa ringgit awak dapat. Supaya kita tahu berapa kita dapat, berapa kita belanjakan, dan ada tak yang kita boleh simpan duit tu. Bukannya kita dapat je duit tu, tak guna. Tak guna pun duit tu, simpan aja. Tak best juga. Duit tu boleh dibelanjakan, tapi kena ada sikit untuk simpan, kena ada sikit untuk dibelanjakan. Sebab tu penting awak kena catat duit-duit yang awak dapat tu. Okey, ni contoh dia, saya simpan duit, saya nak beli beg duit. Dia ada target dia ada sasaran dia nak beli beg duit yang cantik. Jadi Liming ni dia buat jadual macam mana dia nak kumpul duit, nak dapat apa yang dia nak ni. RM10. Mungkin bagi awak RM10 tu sikit je. Tapi kalau awak beli dengan usaha awak sendiri, awak simpan duit, awak sangat-sangat hargai apa yang awak dapat.
awak akan sangat hargai beg yang awak beli tu. Dia tak sama macam orang bagi, dia tak sama macam kita dapat hadiah. Dia tak sama macam tiba-tiba je orang bagi kan. Tak sama. Kalau kita beli sendiri, kita akan lebih hargai lah barang kita. Okey, Limeh buat jadual, bina jadual. Okey, 10 bulan 3 nenek beri wang RM10. Dia simpan RM5. Lepas tu dia belanja beli buku cerita RM5. Okey, 16 bulan 3 dapat wang saku 90 sen. Sekarang dah tak ada dah wang saku 90 sen ni. Cuma dalam buku ni dia nak awak belajar duit shilling. Macam mana duit shilling, macam mana duit ringgit kan. Sebab tu dia bagi 90 sen je. Tapi cikgu rasa tak ada dah dapat 90 sen. Paling-paling kurang pun dapat RM2 kan wang saku. Okey, 90 sen. Simpan berapa? Beli roti 40 sen. Beli roti 40 sen, jadi dia simpan berapa? 90 sen tolak 40 sen, 50 sen dia simpan. Okay, 24 bulan 4 dia jual tin. Punya dia nak dapat duit tu, dia cari tin kosong. Tin kosong ni berharga ya. Boleh jual. Tin kosong, kotak, apa lagi? Plastik, botol plastik, semua tu boleh dijual dekat tempat kita, tempat-tempat pengumpulan tu lah. Boleh jual sebenarnya. Jadi bila dia jual tin dapat duit RM5. Dia nak buat apa RM5 tu? Tak kisahlah dia nak buat apa dengan RM1. Lepas tu dia simpan RM4. Dia simpan RM4. Nanti dia kumpul lah duit tu sampai dapat simpan RM10. Sampai dia simpan RM10. Okey, cuba tengok ni. Kalau dia simpan RM5, 50 sen, RM5, 50 sen. Tambah RM4. Jadi RM9.50. Buku harga RM10. Bolehkah Liming beli beg duit jika dia boros? Boleh tak? Takkan bolehnya. Takkan boleh. Okey, sekarang Liming RM9.50. Buku tu, beg tu harga dia RM10. Cuma dia tak cukup 50 sen lagi. Nanti dia usahalah nak dapat lagi 50 sen tu. Dapatlah beg duit yang dia idamkan. Macam itulah awak pun. Kalau nak sesuatu, simpan duit. Nanti dah cukup, ajak mak ayah pergi beli. Bila guna duit sendiri, awak akan lebih hargai. Okey, kita buat buku aktiviti. Tajuk ni senang je, okey je. Okey, buku aktiviti surat 20. Surat 20. Okey, hari tarikh tak perlu tulis lagi sebab tadi kita dah tulis. Dekat muka surat sebelah tadi. Okey, dah jumpa dah muka surat 20. Okey, sedia? Dapat wang dan catat wang. Kenal pasti sumber wang, tandakan. Okey, wang saku. Dapat wang tak? Ya. Derma. Kita menderma, bukan orang derma kat kita. Kita menderma maksudnya kita bagi wang dekat orang, bukan kita dapat wang. Jadi salah. Okey, dapat duit raya. Duit raya ni seronok kan? Betul lah kita dapat duit. Duit raya. Okey, beli minuman, awak kena bagi duit dekat orang, bukan orang bagi duit dekat awak. Tak ada. Tak payah pangkah, tinggal je kosong. Okey, jual barang dekat pusat kita semula. Ini yang cikgu cakap. Jual tin boleh, jual botol boleh, jual kotak boleh, kertas boleh. Semua tu boleh dijual semula dekat pusat kita semula. Jadi bila jual, dapatlah duit. Bila jual, dapat duit. Okey, hadiah. Hadiah Johan Mewarna RN10. Selalu pertandingan dapat duit, dapat barang. Jadi dapat duit. Ya, dapat duit. Okey, tandakan amalan yang baik.
Simpan wang di dalam tabung. Bagus ke tak? Ya, betul. Bagus. Baik ataupun bagus. Simpan sedikit, belanja lebih. Sikit je simpan, belanja banyak. Oh, tak bagus. Belanja yang perlu. Belanja yang perlu. Amalan yang baik. Simpan wang di bank. Simpan wang di bank. Amalan yang baik. Kalau simpan dekat rumah, bahaya. Kan orang ambil lah. Kan hilang tak ke mana lah. Kalau rumah awak terbakar, habis. Kalau dekat bank, insyaAllah selamat. Okey, belanja dengan boros. Belanja dengan boros, tak boleh. Belanja mesti dengan berhemah. Berhemah tu berpada-pada lah. Benda tak perlu tak payah beli. Beli benda yang perlu. Jangan membazir. Itu belanja dengan berhemah. Okey. Muka surat seterusnya 21. Muka surat 21. Lengkapkan jadual simpanan dan perbelanjaan asri ikut tarikh. Ikut tarikh. Okey, tarikh yang dibagi 22 hari bulan 6, 24 hari bulan 6, 25 hari bulan 6, 26 hari bulan 6. Okey. Tengok kat sini dia nak beli apa? Dia nak beli kamus Bestari harga RM10. Harga RM10. Dia nak tahu adakah asri dapat beli kamus itu. Jom kita tengok. Okey, 22 hari bulan 6. Okey, 22 hari bulan 6. Wang saku RM2. Okey, wang saku RM2. Okey, beli pen RM1. Dia belanja, dia simpan, belanja. Okey, belanja pen RM1. Belanja tu beli tu belanjalah. Okey, jadi bila dah belanja RM1, simpan RM1. Okey, dah. Yang ni dia dah bagi. Okey, 24 yang ni. Jual surat khabar lama dapat RM2. Jual surat khabar lama dapat RM2. Dia ada tulis tak? Dia belanja ke? Dia simpan ke? Tak ada kan? Jadi, dia tak ada belanjakan. Tiadakan. Tiadakan ni buat dash-dash je. Jadi, bila dia tak belanja, dia simpan lah. Dia simpan RM2 tu. Dia simpan. Okey, 25 hari bulan 6. Okey, 25 hari bulan 6. Dapat duit raya RM5. Derma RM2 kepada anak yatim. Dapat duit raya RM5. Okey, derma. Derma berapa? RM2. Derma RM2. Okey, kalau dah derma RM2, simpan berapa? 5 tolak 2? 5 tolak 2? 3. Bagus. RM3. Ingat, R huruf besar, M huruf besar. R huruf besar, M huruf besar. RM3. Okey, 26 hari bulan 6. Pak Ngah beri RM5. Beli roti RM1. Pak Ngah beri RM5. Okey, beli roti. Harga RM1. Jadi tinggal baki berapa? Okey, betul. 5 tolak 1 jadi 4. Okey, adakah asri dapat beli kamus itu? Okey, cuba kita kira dulu. RM1 tambah RM2, RM3. Betul. RM3 tambah RM3. 3 tambah 3 berapa? Okey, bagus. 6. 3 tambah 3, 6. Okey, tambah lagi 4. 6 tambah 4 jadi berapa? Okey, bagus. 10 kan? 10. Jadi, cukup tak duit dia simpan 10? Cukup. Dia simpan cukup 10. Jadi, boleh tak dia beli buku kamus ni? Adakah asri dapat beli kamus tu? Ya. Iyalah sebab cukuplah duit dia RM10. Macam inilah salah satu cara untuk dapatkan barang ataupun barang impian awak ataupun sesuatu yang awak impikan. Awak kenalah simpan duit untuk dapatkannya. Kalau nak minta tu, mintalah. Kok dapat kan. Tapi yang lebih lagi best kalau kita simpan
dapatkan sendiri dengan wang yang kita simpan. Okey, hari ni cikgu nak tambah satu lagi muka surat yang ni. Tambah muka surat yang ni satu lagi, walaupun dia dah topik lain, dia ada subtopik lain, tapi kita buat latihan ni satu. Okey, selesaikan aktiviti 1. Yang ni dah masuk tambah tolak lah ni. Masuk tambah-tambah semua. Kita dah belajar kan tambah. Okey, 30 sen tambah 35 sen. Okey, mula-mula cikgu nak awak tulis sen dia dulu. Biar sama sen tu dulu. Lepas tu kira, ingat mula dari belakang. Sifar tambah 5 berapa? Sifar ni masa ni. Sifar tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lah. Sifar tambah 5, 5. Biar sama. Okey, 3 tambah 3. 3 tambah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 65 sen. Dah dapat. Okey, B. Awak kena buat bentuk lazim dia dulu. Ingat lagi bentuk lazim. Okey, 20 sen tambah 50 sen. Sebab dia kata tambah kan? Kena tambah lah. Mana dah pembaris cikgu? Awak ada pembaris? Sekejap, cikgu cari pembaris sekejap. Okey. 20 sen tambah 50 sen. Sekejap. Okey, garis. Tulis sen dulu. Tulis sen dulu supaya awak tak lupa. Sebab biasa anak-anak murid cikgu tahulah dia tak suka tulis sen. Nanti dia tulis nombor je, sen dia tak tulis. Tak boleh. Kalau periksa memang tak boleh. Sebab walaupun kita nak tambah nombor, tapi nombor tu nombor yang melibatkan wang. Bila melibatkan wang, dia kena ada unit dia. Unit apa? Sen ke RM ke, dia kena ada. Bukan susah pun tulis je kan. Tulis je biar sama. Tulis sen dulu. Barulah kira. Sifar tambah sifar. 2 tambah 5. Okey, 2 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dapatlah jawapan dia 70 sen. Okey, untuk soalan C dengan D, cikgu bagi bentuk lazim. Nanti awak kira. Lepas tu baru kita semak. Okey, 80 sen tambah 5 sen. Ingat 5 sen tu jangan letak merata-rata ya. Kena letak bawah sifar. Kenapa letak bawah sifar? Sebab dia adalah sar. Sama-sama sar dengan sifar. Dia tak boleh letak bawah 8. 8 tu tempat 10. Ya, tak boleh letak bawah 8. Tak boleh letak tengah-tengah. Salah. Okey, cikgu bagi bentuk lazim dulu dekat awak. Awak tulis bentuk lazim dulu. Lepas tu awak kira. Cikgu bagi masa untuk awak kira. So, kita semak. Tak boleh lah cikgu bagi jawapan je panjang. Nanti awak bila awak nak kira sendiri. Jangan lupa tulis sen dulu. Okay, pause kejap. Dah siap salin. Pause kejap. Lepas tu play semula. Cikgu bagi jawapan. Kita semak lah. Kita semak jawapan. Okay, pause kejap. Okay, dah. Okay. Semak betul ke tak awak buat. Mesti tulis sen dulu. Sifar tambah 5. Tak payah fikir dah. Memang 5. Okay, 8 pun tak payah fikir. 8. Tak ada apa kat sini. Kosong. Okay, 85. Betul tak jawapan awak dapat? Kalau betul, bagus. Okey, soalan D, tulis sen dulu. 5 tambah sifar 5. 7 tambah 2. 7 tambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ingat, kalau susah nak guna jari, buatlah batang. Kan cikgu dah ajar. Buat batang.
Ataupun guna kepala, guna otak. Macam mana guna otak? 7 kat kepala, 2 jari. 7 kat kepala kita sebutlah 7, 8, 9. Jadi dapat jawapan dia 95 sen. Okey, E ni abakus. E ni abakus. Okey, tengok kat sini. Sini tak ada apa, sifar. Sini ada 1. Jadi 10 sen. Okey, 10 sen Lepas tu dia tambah. Tambah 2 biji ni, tambah 5. Maksudnya tambah apa? 5 dengan 2. 5 dengan 2, 70 sen. Tambah 70 sen. Jadi jumlah dia, tengok sini je pun dah tahu jumlah dia berapa. Jumlah dia berapa? 5, 6, 7, 8. 80 sen. Kenapa puluh kat sini? Tak ada apa-apa. Ini batang tempat puluh. Ini tempat sah. Okey, tapi kita tetap kena buat betul lah. Nazim 90 sen tambah 70 sen. Ingat tambah tu biar dia sama selari dengan nombor yang bawah. Bukannya tiba-tiba dekat ujung dunia sana. Ataupun tiba-tiba duduk kat atas. Atau tiba-tiba duduk kat bawah sangat. Tak boleh. Ni awak tengok contoh yang dia bagi. Ni kan gini je kan. Sebelah je nombor ni. Okey. Kita dah dapat jawapan dia tadi 90 sen. Itu. Okay, dah siap? Okey. Nanti kita jumpalah lagi. Dah siap dah latihan hari ni. Okey. Ingat berbelanja dengan berhemah. Jangan boros. Jangan membazir. Mesti simpan duit untuk dapat sesuatu impian awak. Simpanlah duit tu dan catat. Penting catatan duit kita supaya kita tahu keluar masuk duit kita ke mana. Tahu dapat berapa, tahu keluar berapa. Tahu nak buat apa dengan duit tu. Bukan main beli je apa-apa, mengarut je kan. Okey? Itu saja pelajaran kita hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.